Ilal tu maknanya penyakit. Gitulah. Nama kan tak tahu pula. Duk ilal apa ya lah. Suatu hadis yang zahirnya nampak elok, dari segi sanadnya nampak sahih, tapi dia ada masalah. Hadis itu tidak boleh diterima sebagai sahih. Betapa pentingnya dan betapa rumitnya. Boleh kita lihat sebagai contohnya tentang umur Aisyah. Ilal tu pada hakikatnya satu hadis bincang tu bukan main, kena lama, dari banyak sudut bincang tu secara halus betul, dari sudut dirayahnya, dari sudut riwayatnya. Kadang-kadang nampak banyak tu sebenarnya boleh dikembalikan kepada satu saja, dan satu tu pun ada masalah sebabnya gini. Bukan senang. Kita nampak sebagai ilal, orang lain mungkin dia tak nampak sebagai ilal, sebagai ilal tu maknanya penyakit. Gitulah. Nama kan tak tahu pula. Duk ilal apa ya lah. Ilal tu makna penyakit hadis, kecacatan yang ada pada hadis. Zahirnya tak nampak, macam kita tengok orang sihat, zahirnya sihat, tapi dia macam-macam penyakit ada. Jadi nak tahu benda ni, dia ni ada sakit tidak, doktor dia lah cek darah macam-macam, cek air kencing macam-macam lagi, dia boleh kesan bahawa ini ada masalah, ada penyakit pada orang ni, walaupun zahirnya nampak dia sihat. Sebenarnya bila-bila masa dia boleh rebah. Gitulah kira-kiranya ilmu tentang penyakit yang ada pada hadis, terutamanya hadis yang zahirnya nampak tak ada macam apa-apa sakit pun, sahih nampak zahirnya. Itu yang bila nak bincangkan yang itu susah. Bukan sebagai orang lah. Tapi kalau kita belajar daripada awal sikit-sikit, kita akan dapat nampak lah. Akan nampak lama-lama kita akan dapat, kita panggil malakah, satu daya, kemampuan. Kita boleh merasa ni ada masalah ni, hadis ni. Dan kadang-kadang kerana tidak mengetahui ilal itu, contohnya hadis tadi lah, hadis Aisyah tu, menyebabkan orang kemudian dia letak berapa banyak perkara, masalah atas benda tu, sedangkan benda tu tak asal dia rapuh. Itu akibatnya. Dan benda ni telah berlaku lah sepanjang masa. Walaupun dalam keadaan salah-salah pun, kiranya Allah SWT akan memaafkan, sebab ulama-ulama kita tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan mereka, tak kira sebagai salah. Walaupun salah pun salah ijtihad lah, tetap dapat pahala juga. Gitulah kita harapkan. Tapi bagi orang yang yakin ini ada penyakit, ada ilatnya, dia tak boleh pakai. Dia kena mengelak, kena berhenti di situ. Dia tak mau terima sampai begitu. Dan kadang-kadang bila kita sebutkan benda-benda begini, orang terkejut, sebab tak biasa, terutamanya dalam kitab-kitab yang besar-besar kan, sudah diterima. Kenapa katanya orang-orang ni, ulama-ulama ni tak nampak penyakit ni? Kita jangan fikir begitu. Kalau kita seorang doktor, mudah nak nampak benda ni. Penyakit ni dia boleh datang bila-bila masa, macam-macam bentuk. Kadang-kadang dia sudah ada lama, sampai sekarang dia tak boleh sembuh lagi, tak ada ubat dia lagi. Kalau ada pun boleh menahan begitu ya lah. Nak kata nak sembuh betul tak. Dunia hadis ni pun begitu juga. Jadi kita nak pastikan yang ni tak betul, dan nak cari yang betul sebenarnya yang mana. Rumit tu. Contohnya hadis Aisyah tu, umur Aisyah tu. Perbincangan kita tentang ilal, dari sudut dirayahnya, dari sudut riwayatnya, bahas hadis ni. Nak cari penyakit dia, di mana letak penyakit tu, macam mana kita nak kesan. Kalau penyakit tu berpunca daripada kuman ke ataupun virus apa ke, kita nak tahu, nak tunjukkan kepada macam mana bentuk dia, rupa dia. Sampai kita guna alat-alat yang halus-halus, kita guna mikroskop yang boleh besarkan beribu-ribu kali, sampai begitu gunanya kalau dunia perubatan lah. Dalam hadis pun begitu. Tu kan kerja rumit tu. Misalnya ada ulama yang pertikaikan hadithul ifk, padahal ada dalam Bukhari, dalam mana-mana pun ada. Aisyah dituduh berzina apa kan, pada suatu malam jatuh kalung dia dalam perjalanan, dia duduk cari sampai ditinggal dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ada dalam hadis-hadis, banyak lah, ada dalam Bukhari pun ada. Tapi berapa ramai ulama pertikaikan hadis itu pun, padahal berapa banyak dah dia orang duduk sandarkan keputusan hukum gitu gini kepada hadis itu. Tapi ada yang tak terima, dia kata ada penyakit, ada ilat di situ. Walaupun zahirnya sanad dia, kalau kita terima sanad dia okey lah, tak apa lah. Dalam dia tu ada masalah. Dan kata mereka, hadis itu yang sebenarnya ialah hadis yang ada di dalam bab tayammum di dalam Sahih Bukhari. Ceritanya lebih kurang sama. Cuma dalam peristiwa itu, bila hilang kalung, tak ada pergi ke mana-mana, semua duduk dah nak berangkat dah, tiba-tiba kalung hilang. Cari, semua cari. Rasulullah, sahabat-sahabat semua cari tak bertemu sampai sudah. Akhir sekali dah tak bertemu, tak apalah, nak berangkat jugalah. Tiba-tiba bila dah nak berangkat tu, unta pun dibangunkan. Bangun tu rupanya kalung tu duduk di bawah unta tu. Mereka kata itu yang sebenar, itu cerita yang asal. Yang panjang-panjang tu cerita Aisyah duduk tidur apa, itu tidak sahih kata mereka.
Inilah sampai kena sampai itu. Banyak sebabnya lah. Ulama-ulama yang katakan ada ilat di situ, di mana ilat? Banyaklah ilatnya. Dan kalau kita fikir dari sudut dirayahnya, tak boleh pergi. Memang ada ilat di situ. Dan kalau kita terima, banyak perkara yang bercanggah. Ini semua ni cerita ilat lah. Bukan senang. Dan kalau kita terima juga jadi macam mana? Itu akibatnya. Kena ambil kira semua. Jadi aib Rasulullah, aib sahabat-sahabat, kemudian bercanggah dengan hadis yang satu lagi. Jadi yang kita sebut tadi, yang ada kalung di bawah unta tu, peristiwa mana? Ada yang sebut peristiwa sama. Atau yang mana dulu? Kalau kita kata dua peristiwa yang berlainan, yang mana dulu? Kalau yang tak jumpa tu Aisyah tinggal seorang diri tu yang dahulu, mestilah ketika Nabi SAW marah ni dengan dia Abu Bakar marah, dia sebut dulu dah berlaku dah begitu. Ni sekali lagi kenapa bawa kalung? Nah, ada sebut begitu? Tak ada. Kenapa tak ada sebut? Kalau sudah berlaku. Kalau tidak berlaku, kemudian yang hadithul ifk itu kemudian ada sebut ke dalam mana-mana hadithul ifk, dulu dah berlaku dah sekali jatuh kalung, tak ada isyarat, tak ada mana-mana. Ini semua diambil kira oleh pakar-pakar hadis bahawa sebenarnya ceritanya lain.